Avengers! Assemble. Hello, hi. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Sema Marvel. Kita ada tetamu. Tetamu macam biasa. Ya. Nama dia adalah Lokimbo. Lokibius. Okey. Apa yang kita nak sembang pasal episod 2 ni? Okay, kita nak breakdown apa yang berlaku di dalam episod 2 Loki Season 2. Okey. Cerita untuk season 2, episod 2. Season 2 pula. Episod 2 bercerita tentang macam mana Sylvie, bukan Sylvie. Loki berjumpa dengan Sylvie. Dia mencari Sylvie. Dan permulaan episod dia tunjukkan yang Loki ni pergi satu timeline dan dia mencari X5. Yes. X5 ketika tu dia dah jadi pelakon. Yes, sebab dalam episod 1 X5 tanya Mobius, have you been here? Dia tanya. Betul? Sebab ada gambar apa jet ski apa semua tu kan. And kita kena balik juga ke episod 1 juga sebab kita tak cerita pasal end credit scene episod 1 tadi. Oh, yes. End credit dia apa? End credit dia Sylvie sampai ke 1980 something ke Missouri. McDonald. Okay, dia pergi McDonald. Aku ada pertanyaan. Dekat dalam credit scene tu dia dalam bracket branched timeline. Betul. Means itu adalah timeline yang tercipta disebabkan oleh multiverse. Sebabkan Betul, ada betul. multiverse. Bukan daripada sacred timeline. Bukan secret timeline. Okay. Maksudnya kalau TVA dulu, timeline tu patut tak wujud lah. Betul. Oh, okay. So itu dia bersambung kepada episod kedua di mana Loki dengan Mobius memburu X5. Betul. Dan dikatakan ada info tentang Sylvie. Betul. Sylvie kiranya Loki nak cari Sylvie disebabkan dia nak tahu apa status dia lah yang berlaku. Betul. Dan Lepas kita dibunuh. kena ingat. Dan kita kena ingat bukan status sahaja. Loki bila dia ditarik je daripada yang timeline void tu, okay. Mobius tolong dia tu, Ah. dia terus cakap we need to find Sylvie. Oh, Betul. okay. Faham. Maksud dia kenapa berlaku macam tu sebab Loki nampak yang masa dia hilang kat dalam future tu, kan Loki Sylvie nak keluar daripada lift. Oh, ya. Dia nak tahu kenapa Sylvie ada kat situ. I see. Okay. Dan dalam time tu juga Sylvie sangat happy. Dalam masa dalam yang dia tengah buka lift tu. Bila nampak Loki Dia happy. there you are. Yes. I see. Back to our theory yang first episode Okay. tadi, itu adalah sebab Loki and the team yang prune Loki sendiri. Betul. So tak apalah, itu kita biarkan teori biarkan kat saja. situ lah. Okay, one of best thing untuk episode 2 aku sama Okay, kita boleh dapat melihat kita dah tengok season 1 tu Loki seems is macam a good kid, good boy. Tapi kali ni episode 2 aku sangat-sangat impressed sebab macam mana dia boleh. Okay, the first attempt kan dia nak paksa X5 untuk bagi tahu pasal Sylvie. Betul. Tak berjaya. Dua-dua aku rasa X5 pun bagus lah. Aku rasa the best villain sebab dia betul. boleh dia main sentiment. Betul. Kau punya history Mobius yang telah hidup dah habis sebab disebabkan oleh diambil oleh Kang. And also biasalah Loki yang dikatakan you seem to be like nak jadi hero padahal tapi you dia just a villain. Please itu the reality check. Tapi akhirnya Loki betul-betul play as a villain lah. As a villain dia pakai yang benda yang orange tu, yang box tu. Box tu. Yang box tu sampai dia menyempitkan X5 sehingga dia bagi tahu yang Sylvie berada di McDonald. Tapi Betul. sebelum tu ni kita kena tengok yang Loki masih ada skill power dia kan. Yes. Setuju. Waktu dia datang kat X5 Dia tu. memang ya, God ya. of mischief gila. masa power perjalanan lah, dia kita kejar nampak tu. power. Yes. Kejar-kejar tu apa semua kan. Itu yang macam dah lama tak nampak Loki macam ni. Yes. Betul. Kan? Kita nampak Loki sebab season 1 kita nampak Loki ni macam useless lah, tak power sangat. Betul, tak power sangat. Tapi Aku suka sebab tu maksudnya dia punya script writer tu memang dengar respon daripada peminat. Sebab kita tahu Betul. peminat Loki dia nakkan Loki yang macam yelah God of Mischief, orang yang macam penuh dengan tipu daya. Tapi bila dia dekat Loki season 1 ni macam seolah macam kau ni hero pula tiba-tiba nak jadi yang baik kan. Betul. So thank you script writer dia dah memenuhi kehendak peminat Loki dan dia bawakan who is the real Loki dalam episod 2. Betul. sebab last yang kita tengok power Loki ni dalam season 1 yang masa hujung-hujung yang dalam The Void tu. Oh yes. Yang Loki ramai-ramai buat illusion apa semua kan. Itu sahajalah. Lepas tu
rasanya itu sekali je kot dalam season Betul. 1. Betul. Lepas tu dalam season 2 ni, ini baru yang betul-betul kita nampak power Loki. Dan kita pernah buat teori yang Zeniac ni sebenarnya Dark Dimensions punya creature. Rasanya macam kita dah salah, ataupun mungkin akan ada. Boleh jadi. Kita tak tahulah kan, sebab kita predict yang Zeniac ni is one of the Dark Dimensions punya creatures lah, sebab kita dah tahu yang Dark Dimension ni dah start keluar dekat dalam MCU. Tapi tak apa, kita tunggulah, mungkin ada kot. Akan ada nanti. Sebab X5 pun still hidup lagi kat situ kan. X5 bukan motor Itu adalah ejen TVA yang sebenarnya tugas dia untuk mencari Sylvie. Tapi dia stop kat time tu jadi movie actor pula. Betul. So dia suka kehidupan dia, tapi Loki dan Mobius berjaya tangkap dia, dan that's it. Dia dah berjaya bagi tahu yang Sylvie berada di McDonald. Jump to the scene di mana Loki bertemu dengan Sylvie. Is a very awkward conversation. Ya, betul. Tapi dia dikejutkan apabila, kalau korang tengok, di mana Mobius dia macam satu pub macam tu kan. Dia macam dia something yang macam dia dapat tahu yang apa tu, Captain yang tua tu dekat TVA. Captain Doc tu tengah memusnahkan timeline branch of timeline. The bomb branch of timeline. So daripada situlah ada scene di mana mereka menggunakan kuasa each other dan nampak begitu serasi, walaupun macam boleh katakan dalam tak jumpa jugalah. So persoalannya sekarang ni, branch of timeline tu berkemungkinan besar pernah dibuat oleh Kang sebelum wujudnya TVA. Ataupun branch of timeline tu memang dah wujud. No, I mean like macam pemusnahan. Betul. Dah dibuat oleh Kang sebelum wujud TVA, dan benda tu is jadi lagi, tapi kali ni dengan very advanced technology, dan Kang dah predict benda tu. Okay, kali ni bukan aku yang buat, TVA kau tolong musnahkan. Betul. So berbalik kepada teori kita untuk the early episode, this is a time loop, baby. Betul, time loop. Betul, setuju. Okay, apa lagi yang kita tinggal tentang rasanya cerita episod 2 ni dia permulaan, macam adik bagi tahu, ini bagi aku episod 2 ni kita bersetuju episod 2 adalah episod pertama untuk a new problem lah, new season untuk Loki. Dia bagi tahu macam mana, aku rasa dia konflik dia sekarang ni macam tadi yang korang bagi tahu tadi, even though dia dah time sleeping dah habis, dah settle, tapi timeline tu still lagi berceramuk. Betul. So mungkin daripada situ, sebab aku dah tengok satu trailer tu, ada satu scene dalam trailer, kita nampak ada X Hunter, ada Mobius masa yang mula-mula tu diorang tengok. And then ada satu lagi scene di mana ada Sylvie pula. At the same thing. So mungkin ada satu lagi the journey lain yang ke arah yang mana ada Sylvie buka lift dan nampak Loki. Okay, satu part yang lain juga yang kita kena discuss is bab Obi dekat kawasan yang temporal loop tu. Kan dia cakap we gonna die. Oh yes. Apa sebenarnya berlaku? Dia macam temporal loop tu masih lagi tak di fix kan. Tak silap aku. Ingat balik episod 1, bila mana walaupun branch of timeline tu dah dibom, maksudnya timeline secret of timeline masih dapat dijaga, tapi dalam masa yang sama ada branch of timeline yang lain yang masih ada. Betul. Sebab buktinya Sylvie masih boleh duduk dekat timeline tu dengan happy sebab ada branch of timeline. Sebab timeline tu tak dibom. Betul. Yes. Dan dalam masa yang sama, kalau kita ingat balik episod pertama ketika Loki pergi the future TVA, branch of timeline tu ada banyak lagi. Bercapah lagi. Yes, betul. Maksudnya walaupun dah dibom, benda tu masih lagi terjadi. Ada lagi beberapa timeline yang boleh dihapuskan. Betul. Ada. Ada episod 1. Ada screen tu. Episod 1. Aku episod 1 tak ada lah ada future. Episod kedua. Episod 2 je. Episod 1 yang episod waktu 1 itu pas. Itu pas. Yang branch masa of timeline zaman-zaman Bukan. Ingat tak yang dia pergi, yang waktu yang last kali yang dia time sleeping, tiba-tiba dia pergi future sebelum jumpa Sylvie tu. Kan dia nampak pergi tengok TV kan. Episod 1 ke episod 2? Episod 1. Episod 1. Oh. Dia tengok TV kan. Dia tengok TV, tengok timeline tu branch off dia makin banyak. Itu mungkin the past. Aku rasa tu past. Tak future. Oh, maksud dia yang lepas Sylvie balik ke gelap tu sebelum dia jumpa Sylvie, dengan Sylvie waktu dekat lift tu. Kejap aku bagi first episode. First episode. Okay. Aku cari, nasib baik senang kan. Kita ni dah ada ni. Oh, okey, itu saya boleh jawab. Sebab itu sebelum Loki dapat ditarik balik bang. Itu future yang Loki tak balik lagi ke masa sekarang. So sekarang Loki dah balik, future tu jadi berubah, butterfly effect lah.
Faham tak? Sebab sekarang Loki tak berjaya lagi. Loki masih Okay, tak sleeping. faham. Dia tak ni. Hanging lagi Hanging lah. lagi. Alright, faham. So bila Loki dah di prune tu, that's where it happens lah. Saya tahu scene yang mana abang cakap. Yang kat sini. Belakang sikit kot. Sabar, kami tengah menonton. Kita sedang membedah Episod episod 1 untuk melihat di skrin TVA yang mana ada branch yang tidak dihapuskan. Sebab kalau tengok, pelik juga waktu Loki pergi, ini masih episod 1, Loki pergi the future, macam tak ada orang langsung dia jumpa. Oh, macam sunyi macam tu. Pelik tau. Aku rasa dia ada kaitan sebenarnya. Maksudnya walaupun dah dibom, branch of timeline tu still wujud. Tengok yang depan Sekejap ni. Ni yang ni ke ni yang betul lah ni. Yang ni nanti dia pergi tengok kanan. Dia ada yang Yang ni phone ringing. bukan tu episod 2 ke? Tak ada. Aku rasa episod 2 kot. Tak episod 1. Satu juga Ni. Nampak? Time critical tu sebelum dia settlekan. Faham tak? Tapi dia pergi future. Aku faham maksudnya efek butterfly daripada masa lepas tu belum jadi lagi masa depan kan. Belum. Tapi dia tak logik. Aku tak rasa semudah itu masa bermain tau. Maksudnya pada aku, apa yang jadi pada masa lepas tu sudah maksudnya benda yang jadi lepas tu sebenarnya adalah benda yang dah pun terjadi. Faham tak? Faham. Maksudnya memang dia patut buat benda tu. Faham. Betul lah, sebab even teori kita pun kita cakap yang lepas ni Sylvie dengan Loki pun akan travel untuk bantu prunkan Sylvie Loki yang sekarang ni ada. Mungkin branches of timeline tu still akan berlaku sebab booming the branches of timeline tu bukan semua branch of timeline akan boom lagi. Ya betul. Dan bila waktu tu bayangkan tak ada seorang pun ahli TVA dan dia tulis time is critical kan. Time critical. Itu pun pelik juga. Maksudnya macam apa sebenarnya yang jadi. Aku rasa itu adalah itu menjadi satu soalan. Sebab bila Loki jumpa dengan Sylvie, Loki cakap aku jumpa kau dekat ni, I meet you in the future, but I want to know why you are there. Apa jawapan Sylvie masa tu Sylvie cakap dia tak tahu. I don't know. Dia kata memang dia tak nak pun. Dia happy kat situ. I see. Okay. Tapi aku rasa Sylvie menipu lah. Ada benda yang Sylvie sorokkan. Tak, saya tak rasa Sylvie menipu. Waktu tu dia tak menipu. Dan Sylvie ada di future tu pun sebab dia orang bergerak sekali. Faham tak? Teori saya stick dengan saya punya teori. Saya cakap Dia bergerak sekali. Loki, Sylvie, Mobius dia orang akan bergerak sekali. Ada satu lagi benda yang dia buat untuk dia orang nak Loki. buat untuk kenapa dia ada kat situ and kenapa dia happy is orang kat belakang dia sebenarnya yang prune Loki tu dah Loki sendiri. Ataupun dia akan figure out kenapa dia perlu combine together dalam episod yang beberapa, mungkin episod 3 ataupun episod 4 lah. Dia tahu okay, kita kena pergi kembali ke masa hadapan. Time tu lah baru dia berjumpa dengan the old Loki yang nak buat the first episode tu. Tapi okay, tadi dah settle lah. Kira dah settle lah. Okay. Sebab tu yang macam dia cakap dia lah, masa dia nak mematahkan kerja-kerja TV untuk bomkan branch timeline tu, ada juga beberapa timeline yang tak dibom lah. Maksudnya ada jugalah. So salah satunya ada timeline Sylvie dan satu lagi ada beberapa lain lah. Mungkin kita akan dapat lihat a new character based on dalam beberapa timeline tu. Ataupun mungkin dalam beberapa timeline tu adanya variant Kang. Yang tapi aku tak sure adakah Victor Timely tu berada dalam secret timeline. Aku percaya dia berada dalam secret timeline. Ada secret timeline. Bukan daripada branched timeline lah. Sebab yang dikejar X5 kena kejar tu dekat secret timeline. Timeline yang utama. Sebab logically kalau kita nak ubah apa-apa yang jadi sekarang masa pas untuk ubah masa depan, kita perlu berada pada secret timeline. Betul. Kalau kita berada pada branch of timeline tu je yang berubah. Dia maksud dia kan secret timeline kan. Pelakunya branch of timeline. Kalau berubah kat branch of timeline ni dia tak kerja satu branch yang lain. Betul.
Tapi kalau Secret Timeline berlakunya benda yang berbeza, dia akan branch lagi. Ah. Dia akan branch lagi. Faham. So untuk make sure benda tu tak butterfly effect tu terjadi pada Secret Timeline, dia kena make sure branch of timeline tu tak wujud and benda tu memberi kesan lah. Butterfly, Macam tu lah. butterfly effect hanya akan berlaku di Secret Timeline. Okay. Dan kita kena throwback kepada Ant-Man and Quantumania. Kang berada di Secret Timeline lah. So bila dia kena sedut dengan device dia tu, ini teori juga bila dia kena sedut dengan device dia tu, sebenarnya dia telah tercampak ke past of the Secret Timeline. Itu sajalah dia punya teori. Dan mungkin kita akan dapat jawapan dalam Loki juga. Okay, sekejap. Aku ada pertanyaan lah kejap. Kita back to Quantumania kan. Okay, ingat tak masa dia bagi tahu dekat Janet, Janet, dia bagi tahu dia sebenarnya dibuang oleh Kang, Council of Kang. Maksudnya basically dia sebenarnya kalah lah kan dalam dinasti. Dia kalah dalam Multiversal War. So macam mana kita boleh katakan, aku macam tiba-tiba balik, nanti betulkan aku kita boleh katakan He Who Remains tu adalah pemenang untuk Multiverse War, sedangkan dia sebenarnya dah pernah kalah ke dia ulang balik? Dia loop balik. Maksudnya dia pernah kalah? Oh, dia loop, dia buat kesilapan, lepas tu dia buat TVA. Betul. Oh, dia baki balik kesilapan. Betul. I see. Dia macam ni, tak silap kalau komik, TVA ni wujud disebabkan He Who Remains je. Okay. Cara Ramatat apa semua. Dia orang memang still boleh travel into time. Tapi they don't control the time. Oh. Sebab tu bila Council of Kang nampak yang branch of timeline tu dah berpecah, dia orang happy. Because masa tu je lah wujud. Kalau benda tu tak berpecah, hanya satu Secret Timeline, hanya satu Kang je boleh ada dalam satu masa. Okay. Tapi tak silap aku dalam comics lah, tak silap aku, kalau ada salah minta betulkan dekat komen. Dekat comics, Ramatut pernah di-offer oleh Time Authority untuk menjaga masa. Betul. Betul kan? Betul. So itulah, mungkin Ramatut Menjaga masa tak semestinya tapi membuatkan jadi satu timeline je. Dalam komik tak ada TVA. Dia Betul. Time Authority tu. Dia Time Authority bukan TVA. So maksudnya mungkin He Who Remains ni bila tu boleh jadi Ramatut. Sebab kita tahu juga Ramatut adalah Kang yang version tua. Betul. Yang dah insaf. Yang aku baca dalam komiks pula, ada satu, dia ada yang topi panjang Tu Ramatut lah tu. ke Immortus yang warna warna ungu. Immortus. Immortus tu yang sebenarnya yang di-offer. Dia sendiri Immortus yang dia yang collab Immortus dengan kan? Immortus yang topi tinggi tu. Ramatut tu Fir'aun. Ramatut silap betul. Immortus. Betul lah tu. Immortus sebenarnya yang di-offer oleh betul. Time tu baru aku rasa Immortus equal to He Who Remains kot dalam faction dengan Tapi dia tak boleh hidup satu masa yang sama kalau orang yang sama. Pening ni. Tapi macam Anip cakap lah tadi. Anip cakap dia off record lah. Dia cakap Anip ke Izzat, dia cakap sebenarnya last benda ni straightforward je. Tak ada berpusing-pusing pening-pening. Boleh jadi lah. Boleh jadi juga. So dia sebenarnya straightforward je. Rasanya dia akan bagi tahu yang sebenarnya Victor Timely tu adalah Kang dan dia adalah He Who Remains in the future. So past dia adalah Victor Timely, present dia adalah Kang, dan future dia adalah He Who Remains. Dan aku nak highlightkan juga tadi, off record juga tadi kita ada beritahu juga kat episod yang sebelumnya, Loki adalah penghalang utama untuk Kang. Betul. Loki tu sendiri, bukan Loki punya series, Loki himself. Sebab itulah dia dah macam dia sangat cuak, dia bagi TVA, your target is Loki. Kat mana-mana past, present, future, Loki is the threat. Okay, Pop dia keluar balik. Alright. Dalam season 1, episod terakhir, He Who Remains cakap, I pave your road. Yes. Dia yang membenarkan Sylvie and Loki untuk datang jumpa dia. Betul. Kenapa Why? Betul. Why? Kalau betul-betul Loki adalah threat, kenapa dia membenarkan? Dan kenapa Loki ini yang dibenarkan, bukan Loki lain? Why? Itu menjadi persoalan yang sangat menarik sebab betul. Mungkin He Who Remains ni, kalau kita katakan konteks dia ni baik kan, dia memang nak berhentikan loop tu dan dia nak minta Loki untuk menangkan Multiversal War tu. Yes, betul. Sebab mungkin, dia dah experience semua benda tu. Dan kita kena tahu sebaik-baik Kang adalah
sejahat-jahat manusia. Sebab Kang adalah sejahat. Jin lah dia tu. Boleh jadi Ya, tu. tak betul lah. Ya. Dia sendiri mengaku dia adalah yang terbaik di kalangan variant dia. Tapi baik dia pun dia still jahat. Betul? Dia cakap dia dah hidup berjuta-juta tahun kan. Berpuluh tahun kan. Travel across the timeline. Dia macam kita ingat dia cakap He Who Remains, dia cakap dia adalah orang yang memenangi multiversal war di antara Kang-Kang yang lain. Betul. Okay, maksudnya kalau dia memenangi perang multiversal war tu, dia adalah Kang yang version kuat lah. Dan bijak. Betul. Bijak. So di antara Immortus, Ramatut dan Kang yang lain, Council of Kang yang lain, dan Kang, kita tahu juga, kita dimaklumkan Kang di Quantum Mania antara Kang yang paling jahat dan kuat. Betul. So possibility untuk Kang itu yang menjadi He Who Remains legit lah juga. Sebab dia nak jadi kuat dan bijak tu dia kena kalah dulu, baru dia belajar daripada kesilapan. Macam Iron Man lah, learn from Mistakes. Tapi kat sini sebenarnya makin lama makin aku sedar yang Kang yang nak musnahkan branches of timeline ni adalah Kang yang baik. Tak tahu tiba-tiba aku jadi jahat ke macam mana. Tapi sebab apa tau? Kan Janet Van Dyne cakap you will kill trillions of life apa semua. Tapi trillions of life tu bukan berlaku kat dalam timeline yang sama. Timeline yang berbeza yang kita tak pernah kenal pun, tak pernah wujud pun. So means that Kang cuba, sebab bila banyak branches of timeline, banyaklah juga Kang yang jahat dekat timeline tu. So kalau dia yang paling baik, dia cuba untuk menaturalkan semua benda. Kan dia cerita yang sebenarnya bila Kang dah buat time travel, dia orang boleh pergi across the time apa semua, dia orang jumpa, dia orang share the resources apa semua kan. So means that Kang yang betul-betul Janet Van Dyne jumpa ni, Kang yang betul-betul ada mission. Mission dia nak selamatkan. Mission dia nak selamatkan the sacred timeline. Walaupun dia terpaksa korbankan a lot of branches of timeline. Cuma maksud dia sekarang ni sama macam Sylvie. Dia tersalah tafsir yang there's a lot of life. Yang mana sepatutnya tak perlu ada there's a lot of life, but must have one ongoing timeline. Okay, itu tapi aku nak bangkang sikit je. Okay, aku faham betul. Sebenarnya dia ada sisi baik dia juga. Sebab dia kata macam nak ada satu tak nak berserabut. Tapi yang jahatnya dia seorang je ruler. Betul. Dia nak conquer. Dia nak conquer benda tu. Tapi itulah bad side dia. Dia nak conquer, tapi dia kena make sure dia yang conquer, bukan variant dia. Betul. Dia bagi tahulah dekat Janet, dia kata variant I semua jahat dan sebagainya, tapi sebenarnya dia pun jahat tapi juga. Dia nak kontrol seorang. Betul. Betul. Apa persamaan Kang dengan He Who Remains? Dia punya warning, kalau perasan, dia warning yang ada banyak lagi dia variant dia yang lebih jahat. Dalam sisi kemanusiaan, manusia memang tak percaya diri sendiri. Ya, tak. Secara logiknya adalah boleh jadi teori Kang, He Who Remains tu sebelumnya adalah Kang. Ya, betul. Adalah teori yang legit. Ya, betul. Dia belajar dari kesilapan dia lah. Dia kena kalah dulu. Betul. Okay. Kalau saya memang stand on that lah. Saya stand on Victor Timely is the past, Kang is the present, and He Who Remains is the future. Dia akan loop balik, loop sampai ada orang yang akan stop the loop, which is macam abang cakap tadi, I path the way to you. So this time of loop, memang dia dah tak tahu dah. Memang dia ambil tu kan, I've never happened this before. This never happened this before. I path the way to you. Okay, what you want to do? You want to be in this seat, or you want to kill me? So saya punya teori is the past loop is Sylvie and Loki memang take the seat. Okay. Sebab itu bukan yang dah ditulis dalam He Who Remains. Dia pun tak tahu apa terjadi. Okay, dia sambung balik teori saya yang first episode, which is first episode saya cakap, memang Kang conquer tempat tu. Bila Kang hilang, sebab tu dia orang tak time watcher 3 orang tu kan. Sebenarnya yang time watcher tu, yang 3 orang tu, Loki dengan Sylvie yang create. Sebab Loki dan Sylvie yang take over tempat Aku rasa teori ni sebab kita kena ingat The Void tu dia bergerak berbeza dengan TVA. Betul. Dia macam satu entiti yang berbeza. Betul. So macam tu lah. Tapi aku tak rasa complicated itulah. Tak complicated, tu simple. Bagi saya tu simple. Sesimpel-simple yang adakah The Void timeline dia, masa dia akan bergerak seiring dengan jap. Seiring dan Tempet. sejalan Seindah bunga di taman. What if teori aku time pad
He Who Remains kan, yang Loki pakai tu. Yang Sylvie tolak Loki tu. Okay. What if time pad tu memang boleh access the current timeline? Cuma Sylvie dia main tekan je. Dia tak tahu apa yang berlaku. So apa yang terjadi bila mana time pad itu dia keluar kepada timing yang waktu tu memang TVA dipegang oleh He Who Remains. Faham tak? Faham. Sama je, make sense je. Benda tu Kan sebab tu lah Loki ada time sleeping. Betul. So apa ni macam waktu pening je. Maksudnya current timeline, present timeline untuk TVA yang dipegang adalah Sylvie dan Loki. Bang, pening. Cuba lukis. Tapi aku rasa macam tu lah kot. Legit lah. yes. kiranya Simple sekarang ni je, Sylvie simple dia tak je. tahu lagi lah nak pakai time pad Kang tu. Dia masih lagi Tak tengah tahu. figure out. Betul. So apa perbezaan time pad Kang dengan time pad TVA? Time pad Sangat TV berbeza. aku rasa Sangat berbeza. dia boleh Dia boleh access a lot of. Oh betul juga sebab dia nak tahu kan apa beza time pad dia kan. Itu episod kedua lah. Betul. Episod kedua Dan last kali tu dia start. Dia buka Dia buka. time pad. Apa beza dia yang itu dia cakap dia cakap kan ke tak bagi tahu lagi Tak perbezaan beritahu. lagi. Apa? Yang aku tahu di end of episode last season tu dia just tunjuk this is my time pad. Macam tu je. Dia tak bagi tahu specifically apa. Dengan time pad dia tu juga yang dia buat penceritaan pasal Kang tu kan. Yes, yang dia warna hitam tu. Betul dapat. Apa lagi? Sambil-sambil cakap tak tahu nak cakap apa episod 2 Tak, dah dia 20 minit. sebenarnya macam banyak lagi tau. Tapi dia macam masih terkumpul. Dia stuck sebab teori tu tak boleh dikembangkan. Episod banyak lagi yang tak Betul. keluar. Sebab kita kena tunggu episod 3 juga. Episod Betul. 2 ni permulaan dia nak buka. Betul. Sebab kalau kita tengok peralihan episod 1 dengan episod 2, episod 1 tu macam different thing dengan episod 2. Betul. Dia dah peak Aku rasa start episod 3. sebab 3 ke 4 lah biasanya episod 4. Nak tak kita buat watch along sebab dia hari Jumaat. Jumaat malam Berapa hari kita bulan Banyak hari bulan lah. Ah. Tapi tak boleh nak bagi tak tahu. boleh dijanjikan lah. Tapi kita akan maklumkan dekat social media Betul. lah kalau Tapi jadi. yelah korang teori kita orang ni hanya disclaim cepat. Tak adalah nak disclaim. Tapi teori kita orang ni hanya di episod 2 lah. Yep. Betul. Kalau sekiranya korang dah tengok episod 3, tiba-tiba kau tengok teori kita orang balik, memang cakap bodoh sih dia ni lah. Macam tu lah. Betul. Kita estimate macam saja. tu lah. Kalau kena lah. Betul, Tak kita kena, predict minta lah. maaf. Itu saja. Kena jackpot. Kita orang tak pernah kisah pun pasal Yeah. korang cakap teori Brazil ke, teori karut ke. Tak Jangan marah-marah. tak marah-marah. Kita orang tak marah. Mana pernah kita In orang fact, itulah membakar. teori. Itulah teori kan. Teori tu yang memeriahkan scene Marvel. Marvel. Betul. Antara kita. Dia part of marketing yang menarik adalah kita membincangkan tentang teori. Betul. Siapa yang betul. Dia macam yelah at the end writer sahaja yang tahu tentang apa yang akan jadi. Betul. Dan writer pun sendiri boleh menentukan apa sahaja yang dia nak. Betul. Ikut suka hati Kita dia pun lah. boleh menentukan tapi berteori sajalah. Kita hanya berteori dan meramalkan berdasarkan apa yang kita rasa logik dan boleh jadi. Ya. Boleh jadi apa yang diramalkan tu betul, boleh jadi ia tak betul. Betul. So, Betul. kita sembang dia macam jadi menarik sebab benda tu lah kan. Lagipun Janganlah take too serious, take it terlalu macam kita lah yang paling terpaling Marvel. Dalam kita tak tahu nak bercakap apa dah 27 minit. Ya betul. Sama-sama. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat komen orang gaduh, teori kau ni salah lah, teori kau ni. Jangan macam tu lah. Jangan Kita bergaduh, memeriahkan lah. dan nama pun teori. Kau pernah tak tahulah kalau teori ni benda-benda hipotesis lah. Betul. Benda What yang tak if? dijangka. Kalau Kalau. Kau rasa macam mana? Aku rasa macam ni dah Betul. nama pun rasa kan. Betul rasa. Itu hanya adalah create conversation untuk kita sama-sama kita berkomunikasi. Betul. Tidak ada istilah kau betul, aku betul, kau salah. Aku betul. No. Aku tahu Tidak antara ada. korang pun benda fitnah korang sebar dan percaya. Wah. Kita buat teori bukan main marah. Contoh macam tu lah. Contoh. Ya. Kita enjoy lah. Dalam ada satu komen yang boleh menang. Korang dapat apa sembang-sembang teori ni? Bukan dapat pahala pun. Kan? Kalau dah sama-sama dapat dosa, Tak apalah sekurang-kurangnya kita dapatlah monetization. Kita dapat invitation. Kita dapat invitation. Dapat tengok premier. Tak ada gurau. gurau je guys. Tapi gurau je guys. thank you untuk semua yang menonton Sembang support Marvel, yang selama dengar ni. podcast ini. Jangan lupa pre-order Baju The baju The Marvels masih lagi buka. berjalan. Yeah. Kita akan tutup pada hari Ahad Hari Ahad 15 hari bulan 15 hari bulan Oktober. Oktober pada pukul
pada pukul 12 malam lah. malam 16 hari bulan lah. Sebelum 16 hari bulan. So make sure dapatkan first merchandise daripada kami, Sema Marvel, untuk merchandise Sema The Marvels. The Marvels. Sama-sama kita pakai baju tu. Ish, terkejut aku. Sama-sama pakai baju tu. Ni Ghost. Flecken. So sama-sama kita elok je santai situ. Ni Bagus lah, kita marketing. punya product placement. Jadi kalau korang tak ada. Dia dah start keluarkan lidah dia. Dia dah start keluarkan lidah dia. Woi, depan dia jeling hati. Lain macam. Kalau korang ada produk nak letak kat kita orang, product placement kita orang sentiasa alu-alukan. Lama dah tak promote macam Betul, ni. betul. Dah lama tak buat product placement macam ni. Dipersilakan mana-mana syarikat luar atau sama ada besar atau kecil ingin letakkan product placement di sini. Boleh contact kami, boleh contact Anip ataupun DM di Sema Marvel. So itu saja. Dan kalau korang nak kalau korang berminat lah untuk product placement, korang nak tengok kita orang punya reach ke apa, kita boleh hantar kita orang punya Media kit. Media kit. kita Jangan orang. risau, just email Kita us. boleh bincang harga. sembamarvel@gmail.com. Jangan risau, apa-apa kita tolong untuk bantu sesama kita. Ya, betul. Dan jangan lupa subscribe YouTube, jangan lupa subscribe Spotify, bagi 5 star. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami Sembang Marvel. Ciao. Ani ada apa-apa nak cakap? Untuk yang nak letakkan produk korang, jangan risau, banyak spacing. Banyak. Meja pun banyak. Meja banyak, jangan Kalau kata risau. mana aku nak Kita letak boleh bang, arrange jangan kan. risau. Kita pun Ani dah pernah buat. upcoming minggu depan kita akan panggil guest yang sangat special, insyaAllah. Guest yang korang tak expect pun, dia boleh bercakap tentang MCU, tentang Marvel. Betul. Dan clue dia adalah motivational dan ustaz. Wow. Wow, lain macam Bro, kita orang panggil ustaz. Ya, bro. kita panggil ustaz. Kita yes, nak bro. jadi lain. Kita tak nak, kalau kita main asyik panggil geng-geng yang sema pasal Marvel, tak berkembang. dia tak berkembang lah. Kita mungkin upcoming nanti kita nak bagi politician. Yes, Betul. dah ada dalam list. Dah ada dalam Betul. list. Risau, tinggal panggil je. Jangan terkejut kalau PMX datang untuk Sembang Marvel kita orang. Kita jangan terkejut. Tak, itu gurau je lah. Jangan terkejut. Boleh jadi. Boleh jadi. Okay. Kita nampak PMX kita ni betul-betul Berjiwa anak muda. Wah, superwira. kita berpolitik pula. Anak Melayu, anak kita. Tidak Kita kira jumpa arah lagi. Melayu, Anak Cina, anak India, anak Marvel, anak DC tak? Selalu anak. Kita dah okey lah. Thank Okay, you. guys. Bye bye. Itu saja. Assalamualaikum. Ciao. Ciao.